Apa khabar semua? Hari ini saya nak ajar macam mana cara untuk publish app menggunakan New Play Console. Okey, kali ini saya nak tunjuk macam mana cara kita nak publish menggunakan Play Console terbaru. Kalau siapa yang pernah publish sebelum ni, sebenarnya interface dia jauh berbeza. Okey, macam biasa kalau kita nak publish, apa kita buat? Kita cari sini Play Console atau Google Play Console. Okey, nampak yang ni, Google Play Console. Kita buka ini. Sebelum tu kita kena login lah Gmail sendiri. Selepas kita login Gmail, automatik dia akan buka macam ni lah. Okey, untuk siapa yang first time buat, dia akan ada button tengah-tengah ni create app. Tapi siapa yang dah buat, siapa yang dah pernah publish, so tekan saja create app kat atas tu. Okey, dekat bahagian ni kita masukkan macam biasalah, masukkan nama apps kita tu. Seperti mana apps yang kita buat pula, nama app je. Okey, kemudian di bahagian bawah ni kita pilih jenis kita, app kita, adakah jenis apps ataupun game. Untuk contoh saya pilih apps sini. Okey. Seterusnya bahagian free or paid ni, yang ni kita kena tentukan sama ada app kita berbayar ataupun percuma. Contoh saya sekarang memang percuma lah, so saya pilih free kat sini. Okey, di bawah ni ada dua pilihan declaration, so kita kena tick pada kedua-duanya. Okey, kemudian kalau kita proses seterusnya, tekan button bawah ni create app untuk ke next section. Okey, dia akan bermula bina kita punya dashboard baru tu untuk app yang terbaru kita buat tadi. Okey, kalau tengok dekat dashboard yang baru ni, dia ada beberapa menu di sini. Okey, kita abaikan yang lain tu. Sekarang cara nak buat ni ikut je step ni. Okey, kita terus pergi ke bahagian set up your apps kat sini. Okey, yang atas tadi abaikan. Nampak dia interface baru ni dia memudahkan kerja. Dia ada terus bagi senarai list apa yang kita kena buat. Nampak, ini semua yang perlu kita lengkapkan lah untuk publish. So yang first kita nak pergi app access atas ni. Okay. Jadi dua pilihan sini. Pilihan yang paling tepat sebenarnya yang atas sekali lah. All functionality is available without special access. So kalau untuk contoh app saya pilih yang atas sekali. Okay, sekiranya app anda tu memang ada special request ke apa-apa, memang kena pilih pilihan kedua lah. Okay, kita pilih yang pertama ni. Di sini klik. Kemudian selepas tu kita tekan save di bawah ni, button save ni. Macam tu saja. Okey, untuk kembali ke halaman utama di dashboard, kita tekan atas, nampak tak menu ni? Dia tulis dashboard ni. Tekan je kat situ, dashboard. So dia akan kembali kepada list tadi. Okey, nampak 1 daripada 7 dah selesai. So kita ada lagi 6 lagi. So kita pergi yang step seterusnya, iaitu ads. Okey. Sini dia tanya adakah app kita tu mengandungi iklan. Kalau ya, kita tekan atas lah. Dah tentu kita punya app ada iklan kan. So kita tekan yes kat atas ni. Kalau kita memang buat tak ada iklan, tekan no lah. So untuk contoh saya tekan yes kat sini. Okay, kemudian tekan save di bawah tu. Macam tadi juga, selesai ni kita kembali kepada halaman utama, yang dashboard tadi. Tekan dashboard sini. So listing sekarang ni nampak 2 daripada 7 dah selesai. So kita buat yang seterusnya, iaitu content rating. Yang ni simple je, just ikut je arahan dia. Okay. Pertama kita tekan start questionnaire dekat sini. Kemudian masukkan requirement yang diperlukan. Pertama dia mentuliskan email ke sini. Kemudian kita pilih kategori app kita. Jenis apa app kita? Adakah education ke, entertainment ke? Untuk contoh saya sekarang, saya pilih yang atas sekali lah, reference, news and education. So tekan next kat bawah ni. So dia akan pergi ke soalan rating seterusnya, iaitu dia tanya app kita, adakah app kita melibatkan violence ke, sexuality, language dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya jawapannya, sepatutnya jawapannya adalah no untuk semua sekali. Untuk contoh saya sekarang, jawapannya adalah no untuk semua. Anda juga boleh ikut je lah cara ni, pilih no je pada semua jawapan soalannya lah. Kemudian selesai tu, di bawah ni nampak ada button save kat bawah tu. Tekan saja save di bawah tu. Kemudian seterusnya tekan next di sebelah save tu. Okay. So dia akan pergi kat summary. Okay, ini tak ada apa, dia bagi summary saja apa yang kita pilih tadi. Kemudian untuk terusnya kita tekan submit button di bawah ni. Okay, tekan di situ. Okay, selesai. Kemudian okay, sekarang kita kembali ke dashboard tadi. Okay, tengok senarai sekarang.
kita dah selesai sehingga ke 3 kan. So kita buat yang keempat iaitu target audience. Target audience ni sebenarnya kita tentukan sendiri. App kita ni siapa yang boleh akses app kita. Mungkin 18 tahun saja ke. Contoh saya sekarang saya nak pilih 13 hingga 15, 16 hingga 17 dan 18 tahun ke atas. Sebenarnya kalau paling baik anda pilih 18 tahun ke atas je, senang. Kalau kita confuse, mana-mana ambil 18 tahun je, senang. Sebab itu lebih mudah approve lah. Okay, kemudian tekan next. Ada soalan kat sini, adakah app kita tu appeal dekat children? Paling baik kita jawab atas sekali lah. Yes, senang. Sebab ada potensi untuk app kita tu keluar juga buat pada kanak-kanak yang tengah main phone tu lah. So kita tekan yes saja. So tekan next. Kemudian ini summary sikit target audience kita yang kita pilih tadi. Okay. Untuk confirmation tekan save bawah tu. Okay, dah selesai. Apabila selesai, sama macam proses tadi, jangan lupa kita kembali kepada dashboard. Tengok senarai yang seterusnya apa lagi kita nak buat. Okay, sekarang kita dah berjaya buat 4 daripada 7. So kita pergi yang seterusnya, iaitu news app. Okay, ini ramai yang confused. News app ni dia tanya, adakah app kita ni adakah dalam kategori news ataupun berita? Kalau ya, iyalah. Kalau tidak, tidaklah. So saya punya ni sebab kalender, so tidak dah. So tak ada kaitan dengan berita, so saya pilih pilihan atas no. So ini kena pilih tepatnya. Okay. So saya pilih no kat sini. Tekan bawah tu, tekan save je. Okay, kembali kepada dashboard. Sama juga. Nampak kita dah selesai yang 5 daripada 7 ni atas tu lah. So seterusnya kita pergi yang bawah ni. Select app category. Provided contact details. Saya tekan kepada menu ni. So dia akan pergi ke sini. Okay. Tadi sebab kita dah pilih kategori app, so dia akan pilih ke sini app, ataupun kalau kita masih boleh ubah lagi. Adakah jenis kita app atau game. Kemudian kita pilih kategori ni, betul-betul. App kita ni kategori apa? Macam contoh saya sekarang, saya duduk dekat reference. Books and reference. So kalau manage tag ni, kalau anda perlu nak letak tagging kat situ, masukkan situ. Klik kat situ, so masukkan tag-tag. So ikut lagi arahan dia perlukan apa requirement yang tanda star tu. So requirement dia perlukan email, phone number tu optional, tak payah tulis. Tak payah tulis. Kemudian website, kalau ada masukkan website sama ada privacy policy. Macam contoh saya sekarang, saya dah ada add tag tu, so saya terus masukkan add tag terus kat sini. So kalau anda tak ada, masukkan website anda saja ataupun privacy policy. Ini saya biarkan sebagai default external marketing. Terus selesai, tekan save saja. Okay, sementara dia tunggu save tu, nampak ya? Okay, dah selesai bab ni. Kemudian kita nampak, okay, cumanya kali ni nampak dia tidak ada button dashboard kat atas ni. So kena klik dashboard manual kat menu sebelah kiri ni, tekan dashboard. Dia kembali kepada tadi, nampak 6 daripada 7 dah selesai. So kita pergi yang seterusnya, iaitu set up your store listing. Okay, ini yang memang kena compulsory kena tulis. Yang mana start tu compulsory kena tulis semua lah. Atas sekali title app kita tu, kemudian kita tulis short description dengan full description. Yang ni kena berhati-hati. Google sekarang dia dah sukar sikit lah. So kita kena make sure jangan ada duplication, jangan ulang balik, jangan copy paste. Semua benda yang sama. Faham? Kalau boleh jangan repeat pun ayat tu. Kalau boleh kita reka setiap perenggan tu, setiap field tu tulis berbeza-beza. Contoh atas kalau tulis pendek, bawah ni kita tulis lah yang berkaitan dengan apps kita. Full description ni kita tulis. App kita ni apa? Dalam tu ada apa? Kelebihan dia apa? Cara guna ni macam mana? Macam tu lah kalau tulis. Boleh macam ni. Contoh dalam app kita ni ada apa? Senarai. Contoh yang macam ni saya buat lah. Anda boleh tulis. Kalau tak ada, paling tak ada pun anda tulis je sini sebagai manfaat. Satu perkataan pun sudah memadai. Okey, yang ni kita seterusnya kita nak masukkan ikon. Kita dah design ikon siap kan? So kita upload ikon kat sini, tekan button upload sini. Okey, cari ikon yang kita buat tu. Okey, ini ikon saya nak buat. Ikon dia PNG. Dalam format PNG ataupun JPEG lah. Size mesti kena tepat, iaitu 512 kali 512. Dia mesti kena tepat, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti kena tepat-tepat. Okey. Ni boleh pakai apa-apa editor lah, Photoshop ke, Befunky ke, bergantung pada kamera anda. So yang seterusnya dia minta sini grafik seterusnya dia minta feature image. So kita masukkan feature image. Ini pun sama dalam format PNG JPEG. Cuma saya dia diperlukan 1024 kali 500. Size macam sama tadi mesti kena tepat. So saya dah berjaya masukkan upload kedua-dua gambar tu. Kemudian seterusnya kalau ada video, anda kata anda video, masukkan link video kat sini lah. Contoh saya ada video, saya masukkan sini. Kalau tak ada tak apa, abaikan sebab dia option saja. Optional ya. Okey, kemudian phone. Ini yang paling penting lah. So kita kena upload at least 2 gambar sehingga 8 gambar. Gambar screenshot. Kita boleh screenshot betul-betul real daripada apps kita tu. Screenshot kita hantar lagi kat sini. Okey, saya ada contoh sini. Saya dah upload 4 gambar. Gambar screenshot app kita tu sendiri. Okey, kemudian apa lagi dia minta sini? Okey, tablet ni kita boleh abaikan. Kalau tak perlu, sama juga. Tablet 7 inci, 10 inci ni kita boleh abaikan lah. So, lain-lain ni tak perlu. Kita boleh abaikan.
Apa lagi? Okey, itu saja. Okey, berjaya kita buat ni, tekan button save di bawah. Okey, kita dah tak lama dah proses ni, dah nak selesai dah. Tekan save. Okey, kita kembali kepada dashboard. Macam biasa, sebab dashboard tak ada situ, so kita tekan manual dekat menu kiri ni, dashboard. Nampak kita dah selesai upload ke 77 tu, requirement yang dia perlu tadi lah. So kita dekat publish your app on Google Play. Nampak kita perlu setting dia punya country and region. Klik kat sini. Nampak dia ada tulis sini kan. So kita nak kena masukkan lah negara apa yang kita boleh access app kita. Dekat sini kalau kita nak pilih semua, just tekan sini country and region ni, dia akan pilih semua. Automatik dia pilih semua, tekan button add sini. Tapi untuk contoh saya sekarang, sebab saya buat kalender Malaysia, so saya nak pilih negara Malaysia saja. So type kat sini Malaysia, kita pilih negara Malaysia. Okey, dah keluar sini, saya pilih hanya Malaysia saja. So boleh tekan button situ, add countries. Tekan button add sini, automatik dia akan addkan country yang kita pilih tadi. Macam biasa kalau kita rasa nak buang, kita masih boleh remove lagi kat sini, kita boleh tambah lagi kat sini lah. Kemudian kita boleh adjust lagi lah. Kita proses seterusnya, kita nak release app kita boleh klik kat sini, tapi saya nak tunjuk, saya tak nak klik kat sini, saya nak tunjuk macam mana kalau melalui dashboard tadi. Pergi balik kepada dashboard tadi. Nampak kat situ, mana-mana. Okey, nampak. Tadi dah buat country kan, so kita pergi kat sini, create a new release. Tadi kita dah settle country, sekarang kita nak buat yang seterusnya, iaitu create a new release. Sama saya cakap tadi, sebenarnya kita boleh klik kat sebelah ni pun. Tadi kita buat country kan, so kita boleh klik kat sini. Tapi saya nak tunjuk proses dia kan. Kita boleh klik button ni atau button di atas ni, sama. Kita klik link bawah ni, create new app, create new release, klik kat sini. Okey, sekarang proses kita nak upload kita punya APK. Okey, tetapi kena hati-hati kat sini. Jika kalau kita buat APK kita menggunakan app builder, so kita kena make sure kita kena pilih option out sini. Tapi kalau kita pakai Android Studio, kita buat programming, kita boleh continue kat sini. Tapi untuk contoh saya sekarang saya pakai app builder, saya kena tekan sini, manage app signing. So saya pilih sini option out. Okey, tekan update, option out tekan update. So sini tekan opt out untuk pengesahan, tekan di sini. Okey, kemudian nampak. Okey. Kita dah pilih tadi app signing tadi, baru kita upload kita punya APK. Okey, dapatkan APK yang kita dah siap tu. Contoh saya sekarang saya upload APK ni. Okey, upload. Okey, nanti dia akan automatic detect lah kita punya APK tu, version dia punya segala detail tentang app tu dengan APK tu, dia akan detect automatic sendiri kat sini lah. Okey, okey, dia dah berjaya upload. Nampak version semua dia dah detect sini automatic. Release name semua dah berjaya. Okey, di kat bahagian sini release note ni kita buang ni, kita delete ni, kita tulis semula nama app kita tadi. Macam tu yang mudah. Contoh saya tulis sini kalender Malaysia 2021. Okey, selesai tu. Okey, bawah ni boleh tekan save. Okey, dah berjaya save. Kemudian bawah tu juga nampak review release, tekan button review release. Okey, dia pergi proses seterusnya. Okey, ini yang final step lah. Okey, tapi dekat atas ni kebiasaan mesti akan keluar warning. Warning ni macam suggestion lah. Dia nak beritahu kita pakai bundle untuk kurangkan size dia. Bawah ni pun saya bagi suggestion lagi satu, Java ni kan. So tak apa, ini boleh abaikan. Ni sekadar warning ataupun lebih kepada recommendation saja. Kita boleh abaikan warning ni, tak isu. Kemudian apa kita nak buat sebenarnya, kita nak tekan bawah ni, roll out, start roll out ni. Okey, tekan roll out, confirmation, roll out. Kita nak pergi publish lah. Ini step paling akhir sebenarnya. Okey, nampak tak? Status kita sekarang adalah in review. Bermaksud in review ni adalah tempoh di mana Google akan semak review kita punya app tu, dia akan ambil masa lah dari 1 hingga 7 hari lah. Kalau dulu 1 hari, sekarang dia dah ambil sampai 7 hari. So dalam tempoh ni kita biarkan saja Google semak kita punya app. Sehingga dalam tempoh 7 hari tu, kalau dah berjaya, nanti kita akan terima email rating daripada Play Store. Kalau dapat email rating tu, bermaksud app kita tu dah publish lah macam tu. So selain daripada semak dekat sini, in review ni, kita juga boleh semak status ni dalam semua senarai app kita yang banyak-banyak tu, nanti kita boleh tengok. Macam tu ya. Okey, saya tunjuk sini. Okey, ni in review lagi. Okey, nampak. Selain daripada itu, kita boleh tengok dekat all app ni. Klik kat sini. So nanti kalau dia akan lihatkan semua app, nampak di atas ni. Status dalam in review lagi. So yang lain-lain tu nampak status dia tidak ada review, masuk dah live dekat Play Store lah. Nanti kalau dah tukar status tu, dah berjaya publish, dah approve by Google, nanti automatik dah semua orang boleh download kita punya app tu daripada Play Store. Okey, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa dalam tutorial akan datang.